Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan subjek falsafah perkembangan pendidikan di Malaysia di bawah tajuk Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Disediakan oleh Mawadah binti Najamuddin, iaitu saya sendiri, serta rakan saya Nur Syahidah binti Muhammad Syahari. Baiklah, saya akan mulakan laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Laporan Kabinet ditubuhkan pada September 1974 dan ia dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Menteri Pendidikan Malaysia waktu itu. Tujuan utama laporan ini adalah untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan ketika itu. Ia juga bertujuan untuk memastikan keperluan tenaga manusia di negara dipenuhi dalam jangka masa yang pendek dan panjang, bagi memastikan sistem pendidikan memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin serta terlatih. Laporan Kabinet ini dikemukakan pada November 1979 dan jawatankuasa laporan tersebut telah didapati bahawa terdapat pelbagai kelemahan yang menghalang untuk mencapai matlamat pendidikan yang bermutu dalam sistem pendidikan ketika itu. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 dibentuk dari hasil maklum balas dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974. Pembentukan Jawatankuasa Kabinet tahun 1974 adalah kerana berlakunya peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969, pembentukan Rukun Negara 1970 dan pelancaran Dasar Ekonomi Baru 1970. Ini mendorong kerajaan mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan sebelum ini yang kurang menitikberatkan perpaduan negara dan memajukan aspek sosial, ekonomi dan politik untuk membangunkan bangsa dan negara. Baiklah, seterusnya pengenalan laporan Kabinet. Laporan dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Antara menteri lain yang terlibat ialah Datuk Lee San Chun, Tan Sri Manik Kabasagam, Datuk Haji Muhammad Asri bin Haji Ahmad, Datuk Michael Chen Wing Sum dan Datuk Musa bin Hitam. Laporan Kabinet ini terhasil selepas dikaji semula daripada Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974. Dasar bermaksud satu kenyataan yang bertujuan, pelaksanaan juga bermaksud satu proses ke arah merealisasikan pencapaian matlamat dan objektif. Tujuan laporan Kabinet ini ditubuhkan yang pertama adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan yang sedia ada. Yang kedua, dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara. Yang ketiga, mengenal pasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan. Dan yang keempat, melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Seterusnya ialah ciri-ciri laporan Kabinet. Yang pertama adalah melicikkan tata cara pengurusan pelajaran, meningkatkan keseluruhan mutu pembelajaran. Yang kedua, peluang melanjutkan persekolahan dari 9 hingga 11 tahun. Yang ketiga, pendidikan menengah atas melalui dua jurusan iaitu akademik dan vokasional. Yang keempat adalah penegasan kepada kurikulum ala Malaysia. Yang kelima ialah penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur disiplin. Yang keenam, penegasan kepada pendidikan 3M iaitu mengira, membaca dan juga menulis. Okey, seterusnya adalah objektif dan strategi pelaksanaan Laporan Kabinet 1979 di mana satu pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan sosial, ekonomi dan politik. Yang kedua, memberi penekanan kepada usaha melahirkan modal insan yang berilmu berakhlak, seimbang dan harmonis yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan lain-lain. Beberapa strategi digubal untuk mencapai matlamat pelaksanaan dasar. Antara dasar yang kami ambil daripada sudut pendidikan, yang pertama adalah pendidikan menengah rendah, iaitu program pendidikan 3 tahun, kecuali bagi murid yang berasal daripada sekolah rendah jenis kebangsaan iaitu 4 tahun. Menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar.
Pada tahun 1965, pendidikan menengah rendah telah diubah kepada corak pelbagai aneka jurusan, iaitu mereka memberi peluang kepada pelajar untuk lebih bersedia semasa pendidikan ke-10 dan memenuhi tenaga rakyat bagi semua bidang. Seterusnya menawarkan mata pelajaran elektif seperti bahasa, pengajian Islam dan sebagainya. Kebiasaannya pendidikan menengah rendah ni dikenali sebagai tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 yang bersekolah selepas sekolah rendah, jenis sekolah rendah kebangsaan. Dasar pendidikan yang kedua iaitu pendidikan tingkatan 6 di mana pendidikan lanjutan menengah selama 2 tahun. Pelajar dimasukkan ke tingkatan 6 berdasarkan pencapaian sijil pelajaran Malaysia SPM. Di penghujung tahun kedua, pelajar akan menduduki peperiksaan Higher School Certificate yang menjadi asas pemilihan kemasukan universiti tempatan. Tingkatan 6 juga bertujuan sebagai persediaan calon-calon menduduki peperiksaan Higher School Certificate bagi mengikuti kursus ijazah di universiti tempatan. Pendidikan tingkatan 6 ni dikenali sebagai 6 atas dan 6 bawah. Dan pada tahun kedua pelajar, iaitu ketika pelajar menduduki 6 atas, pelajar akan menduduki peperiksaan STPM iaitu Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Okey, seterusnya ialah pendidikan menengah atas. Pendidikan 2 tahun di mana murid-murid memasuki tingkatan 3 setelah menduduki peperiksaan sijil rendah pelajaran SRP. Terdapat 3 jenis sekolah iaitu sekolah menengah biasa jurusan sastra dan sains, sekolah menengah teknik, sekolah menengah vokasional, pendidikan menengah atas berakhir dengan sijil SPM iaitu Sijil Pelajaran Malaysia. Di mana pendidikan menengah atas ni pelajar yang menduduki kebiasaannya adalah tingkatan 4 dan 5 yang ingin menukar jurusan iaitu ingin jurusan lain ataupun ingin mengambil kemahiran, mereka akan mendaftar di sekolah menengah yang ada jurusan ataupun sekolah menengah teknik dan vokasional dan kesemuanya sekali berakhir dengan sijil pelajaran Malaysia. Seterusnya ialah sekolah swasta, di mana sekolah swasta semua peringkat perlu berdaftar dengan Kementerian Pelajaran dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan. Boleh dibatalkan pendaftaran jika sekolah tersebut merosakkan kepentingan pendidikan, murid-murid, orang awam atau melanggari syarat pendaftaran yang ditetapkan. Peperiksaan tambahan yang dijalankan adalah peperiksaan Junior Middle 3, Sijil Perdagangan Malaysia dan lain-lain peperiksaan. Terdapat pelbagai kelemahan dalam syarat-syarat pendaftaran, terutamanya apabila menjalankan peperiksaan yang tidak berfaedah kepada pelajar yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata, maka syarat pendaftaran telah diperkemaskan. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk seterusnya iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010 telah dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang lebih holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. PIPP ini telah dilancarkan oleh Perdana Menteri yang kelima iaitu Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Terdapat 6 teras PIPP. Yang pertama ialah membina negara dan bangsa. Yang kedua membangunkan modal insan. Yang ketiga memperkasakan sekolah kebangsaan. Yang keempat merapatkan jurang pendidikan. Yang kelima memartabatkan profesi guru. Dan yang keenam melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Teras PIPP yang pertama ialah membina negara bangsa. Fokus dia ialah mencakupi usaha-usaha seperti memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan, integrasi nasional dan bahasa ilmu. Seterusnya memupuk kecintaan terhadap seni warisan dan budaya bangsa serta memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam hadari dalam membentuk pemikiran hidup. Kemudian strategi dia ialah untuk menggerakkan gelombang baru gerakan memperkasakan bahasa kebangsaan. Yang kedua, memantapkan pelaksanaan dasar buku negara.
Yang ketiga, menyelaraskan semua pihak terlibat untuk bergiat aktiviti kebahasan, kesusasteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan. Yang keempat, mewujudkan bulan bahasa dan sastra negara dalam usaha memperkasakan bahasa kebangsaan. Seterusnya, teras PIPP yang kedua ialah membangunkan modal insan. Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar, meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu kemahiran dan pengetahuan, memupuk pelajar supaya memiliki kemahiran dan keterampilan, memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik, memantapkan program kurikulum dan sukan, memperkukuhkan pelajar, mempercepatkan perkhidmatan sistem aduan masalah disiplin dengan mempelbagaikan saluran aduan terus, memantapkan kurikulum, meningkatkan kerjasama KPM dengan pelbagai agensi. Seterusnya, memperkasakan sekolah kebangsaan. Yang pertama ialah infrastruktur lengkap dan kualiti. Yang kedua ialah menawarkan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Yang ketiga ialah iklim dan budaya sekolah yang sihat. Kemudian penawaran dan pelaksanaan kurikulum berasaskan pelanggan. Yang seterusnya, pencapaian akademik cemerlang. Kemudian pemimpin dan guru yang cekap terlatih berkualiti supaya semua pelajar menguasai 3M iaitu membaca, menulis dan mengira, beraspirasi nasional, sistem sokongan yang kuat dan cemerlang dan akhir sekali penawaran dan pelaksanaan kurikulum yang berkesan. Seterusnya yang keempat iaitu merapatkan jurang pendidikan di luar bandar. Membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar, tumpuan diberi kepada sekolah-sekolah di pedalaman iaitu Sabah dan Sarawak, memfokuskan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar, mengurangkan jurang pencapaian akademik dengan menambah bilangan TV pendidikan, video telekonferencing, schoolnet, makmal komputer, kemudahan perkakasan, pengisian dan tenaga kerja. Mengenal pasti untuk meningkatkan penyertaan orang asli dan minoriti iaitu meningkatkan penguasaan 3M. Seterusnya, dasar PPIP yang kelima iaitu memartabatkan profesi perguruan iaitu guru-guru yang baru menamatkan pengajian perguruan di maktab atau institusi pengajian tinggi akan diwajibkan berkhidmat di kawasan pedalaman dahulu tanpa sebarang pengecualian. KPM menambah baik insentif dan mewujudkan skim ansuran khusus kepada guru dan kemudahan asas yang sempurna khususnya kepada guru yang berkhidmat di pedalaman. Guru tugas-tugas khas bakal menikmati allowance baru apabila PIPP 2006 hingga 2010 dilaksanakan sepenuhnya. Okey, yang keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di mana dasar KPM adalah untuk mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih tepat serta bersesuaian dengan ciri dan keperluan kluster institusi pendidikan yang ada iaitu mengikuti bidang khusus, niche areas masing-masing. Okey, bertujuan untuk membuktikan keupayaan sistem pendidikan negara di samping membantu usaha untuk menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan. Elemen utama pencapaian purata kurikulum, elemen sokongan pengurusan pentadbiran sekolah, keterampilan guru, pengurusan kewangan yang cekap, penglibatan ibu bapa dan masyarakat. Kesimpulan PIPP dengan termeterainya PIPP 2006 hingga 2010 diharapkan bidang pendidikan bukan sahaja dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan, kuat fizikal dan cerdik minda tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang sempurna dan murni untuk memikul amanah bagi membantu memajukan negara. Modal insan yang mempunyai celik minda dan nilai-nilai ditambah sangat penting untuk melakukan anjakan besar selain mampu bersaing untuk berjaya. Negara perlu melahirkan ramai ulul albab iaitu pemikir yang bersyukur kerana mereka merupakan golongan yang mampu melaksanakan amanah bagi membawa kebaikan kepada negara. Sekian, saya teruskan kepada pembentang kawan saya iaitu Syahidah binti Muhammad Syahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menyambung pembincangan daripada kawan saya mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Ianya telah dilancarkan pada 6 September 2013, mengandungi 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun, bermula dari tahun 2013 hingga 2025. PPPM menjadi asas dan panduan kepada sistem pendidikan Malaysia yang bersifat holistik. Rancangan yang disediakan oleh KPM untuk meningkatkan mutu dan kualiti sistem pendidikan di Malaysia. PPPM ialah pelan yang telah dibuat selepas KPM membuat kajian semula secara menyeluruh mengenai sistem pendidikan di Malaysia pada Oktober 2011. Objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, iaitu dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equity, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid, serta mengoptimumkan kecekapan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang. Yang ketiga, menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif, merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Seterusnya, komponen utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama, 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid, 11 anjakan utama transformasi sistem pendidikan negara dan juga 3 gelombang. 5 aspirasi pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama, akses 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Kualiti, negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Equity, 50% pengurangan dalam jurang pencapaian iaitu bandar, luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Perpaduan, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang kelima, kecekapan, sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. 6 aspirasi murid dalam PPPM. Setiap murid akan mempunyai pengetahuan iaitu pada peringkat paling asas, setiap murid ni dia perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Yang kedua, kemahiran berfikir. Murid itu mampu untuk berfikir secara kreatif dan juga inovatif. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Murid itu mampu untuk memimpin dan berketerampilan dalam berkomunikasi. Seterusnya, kemahiran dua bahasa. Murid itu menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Seterusnya, etika dan kerohanian. Murid perlulah berpegang teguh kepada agama dan mengamalkannya serta menjadikan ia asas dalam kehidupan. Seterusnya, identiti nasional. Murid itu perlulah berpegang teguh kepada rukun negara. 11 anjakan untuk transformasi sistem. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
Yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Yang keempat, mentransformasi profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang kelapan, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Yang kesembilan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang kesepuluh, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang ke-11, yang terakhir, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawatan awam secara langsung. Impak pelaksanaan transformasi sistem yang 11 anjakan tadi tu. Yang pertama, murid. Murid akan belajar dalam persekitaran yang mempunyai kepercayaan asas bahawa semua murid boleh belajar dan semua murid boleh berjaya. Murid akan mempunyai lebih hak untuk bersuara dalam membentuk pengalaman belajar mereka. Okey, seterusnya guru. Guru akan mendapat sokongan yang diperlukan untuk berjaya dan guru akan menikmati persekitaran kerjaya yang lebih sesuai ganjaran berasaskan prestasi dan laluan kerjaya yang lebih baik. Seterusnya, pegawai kementerian. Pegawai akan menerima sokongan, latihan dan sumber yang bersasaran yang diperlukan untuk memenuhi peranan dan tanggungjawab baharu mereka. Bekerja dalam persekitaran yang terus dan juga saling bekerjasama. Seterusnya, pemimpin sekolah mendapat sokongan dan sumber yang mereka perlu bagi memacu sekolah dengan berkesan dan menikmati persekitaran bekerja yang lebih baik dan ganjaran berasaskan prestasi. Okey, yang terakhir, ibu bapa. Ibu bapa akan lebih memahami kemajuan anak mereka dan membantu untuk meningkatkannya dan mempunyai banyak peluang untuk memberikan input kepada strategi penambahbaikan sekolah anak mereka. 3 gelombang PPPM 2013 hingga 2025. Gelombang pertama bermula dari 2013 hingga 2015. Gelombang kedua 2016 hingga 2020. Gelombang ketiga 2021 hingga 2025. Gelombang pertama 2013 hingga 2025 memfokuskan mengenai mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan penekanan kepada kemahiran utama. Okey. Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti dan kemahiran guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi. Okey, menjelang akhir gelombang pertama, Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan semua guru, pengetua atau guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Antara inisiatif kementerian pada gelombang yang pertama PPPM, yang pertama, meningkatkan standard pengajaran melalui bimbingan guru secara khusus, terutamanya dalam mata pelajaran teras, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Yang kedua, melaksanakan satu bestarinet. Yang ketiga, mereka bentuk semula soalan peperiksaan ke arah kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT. Okey, seterusnya kita masuk ke gelombang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu tahun 2016 hingga 2020. Okey, gelombang kedua ni memberi fokus kepada mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem. Okey, Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepat perjalanan perubahan
kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang pertama. Antaranya pergerakan ke semua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula Kementerian, JPN dan PPD. Seterusnya, kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenalkan dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. Ada inisiatif kementerian pada gelombang kedua PPPM. Yang pertama, melaksanakan kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah semakan semula. Yang kedua, merintis pilihan program untuk meningkatkan pendedahan kepada bahasa Inggeris. Yang ketiga, menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM. Yang keempat, memacu inovasi ICT. Okey, gelombang yang terakhir ialah gelombang yang ketiga dalam PPPM, iaitu 2021 hingga 2025 yang memfokuskan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Okey, pada permulaan gelombang ini, semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Okey, dalam usaha membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Antara inisiatif kementerian pada gelombang ketiga ialah memupuk budaya kecemerlangan profesional dan keteladanan rakan setugas. Yang kedua, mengkaji semula penstrukturan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khas. Yang keempat, meningkatkan inovasi dan pilihan, iaitu meningkatkan penguasaan kemahiran dalam bahasa Malaysia dan lebih banyak lagi pilihan untuk mempelajari bahasa tambahan. 9 keberhasilan utama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, yang pertama, 100% literasi murid dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dan menguasai kemahiran numerasi selepas 3 tahun persekolahan. Sasaran untuk bahasa Inggeris akan ditentukan selepas garis asal diperoleh. Yang kedua, 92% prasekolah, 98% sekolah rendah dan 95% enrolment menengah rendah. Okey. Yang ketiga, pengurangan 25% jurang bandar dan luar bandar. Yang keempat, prestasi Malaysia pada purata antarabangsa dalam kitaran TIMSS dan PISA seterusnya. Yang kelima, 100% enrolment prasekolah hingga menengah rendah, 90% enrolment menengah atas. Yang keenam, 50% pengurangan jurang bandar atau luar bandar, 25% pengurangan jurang sosioekonomi dan jantina. Yang ketujuh, pencapaian Malaysia pada kedudukan negara sepertiga teratas dalam TIMSS dan PISA. Yang ke-8, mengekalkan atau meningkatkan enrolment. Yang ke-9, mengekalkan atau mengurangkan jurang bandar dan luar bandar. 50% pengurangan jurang sosioekonomi dan jantina. Kesimpulannya, perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan mempunyai matlamat untuk menghasilkan model insan yang kreatif dan inovatif. Sebagai pengurus dan pendidik, harus memahami peranan dan bersedia dalam menghadapi perubahan dalam 3 gelombang pendidikan PPPM 2013 hingga 2025. Hal ini disebabkan perubahan akan memberi implikasi dalam setiap aspek program pendidikan yang dilaksanakan dan akan mengawal hala tuju perubahan yang berlaku. Okey,
Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.